Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Selamat pagi dan selamat datang ke Cafe Peachtree. Kami amat gembira kerana bersama-sama anda sekali lagi untuk kelas ni. Seterusnya tidak kira dari mana anda tonton di seluruh dunia. Selamat datang pagi ini bersama dengan Gishi Michael dan Seiji Aro Takahashi dan saya Nor. Kami teramat gembira untuk berada di sini bersama anda dan terus menjawab soalan hari ini. Marilah kita nikmati kopi pagi ini. Saya sediakan sejenis kopi Arabic dan juga satu cawan untuk Gishi Michael kerana beliau bersama-sama kami. Berharap dia minum bersama-sama saya. Okey. Kami dalam sesi Zoom lagi dan kami sedia berkongsi soalan hari ini dengan anda. Satu soalan yang sangat penting daripada Marian dari DAS. Mari kita tonton ya. Baik, jom. Gishi Michael, saya bagai dikelilingi oleh banyak perkara yang negatif. Kad kredit saya telah pecah guna 2 kali dalam sebulan. Unit penyimpanan store saya telah dipecah masuk. Pada pendapat saya, terdapat seseorang ingin buat saya berasa lemah. Saya tak tahu apa yang perlu saya lakukan. Apakah benih terlibat dalam dan bagaimana ia akan beri kesan kepada keluarga saya. Apa boleh saya lakukan untuk melindungi keluarga saya dan diri saya ya. Saya fikir itu sangat penting dan boleh membantu ramai orang soalan ni. Kerana ianya agak menakutkan kalau menemui sesuatu perkara yang disebutkan tadi dalam hidup kami kan. Apa pendapat anda? Cuba pisahkannya kepada 2 bahagian. Pada pendapat saya, ada 2 perkara dalam soalannya. Dia berasa takut akan harta miliknya dan juga nyawa sendiri dan orang kesayangannya tu. Hal ini mengingatkan saya mengenai live tu di DCI yang dipanggil Top 10 benih-benih baik. Benih yang pertama dan kedua dalam senarai tersebut merujuk kepada 2 perkara yang ditanya oleh beliau tadi. Berkaitan dengan nyawa sendiri dan mereka yang disayangi dan berkaitan dengan harta benda kan. Inilah cara-cara klasik dalam hukum benih untuk elakkan kejadian perkara tersebut. Cuba cara-cara melindungi nyawa. Kami kata benih berkembang berkali ganda. Maka ia boleh datang dari sesuatu yang sangat halus seperti tak bermesej semasa memandu. Ini sesuatu yang kami bincangkan sebelum ni kan. Atau sebagai contoh seperti buat keputusan untuk berhenti makan haiwan atau berkeputusan untuk makan sayur-sayuran saja. Cara ini terbaik untuk melindungi nyawa kerana bukan saja hentikan bekalan daging tapi semua sumber-sumber yang diguna untuk membekalkan daging akan digunakan untuk perkara-perkara lain. Jadi ini adalah satu cara yang tipikal untuk melindungi nyawa. Bagaimana dengan melindungi harta benda ya? Apakah pendapat kamu, Gishi Michael, tentang bagaimana melindungi harta benda? Apakah yang kami boleh lakukan? Saya ada sebuah cadangan yang aneh tapi ia sesuatu yang biasa untuk saya. Ia bukan sepenuhnya mengenai harta benda tapi cadangan ni kuat dalam fikiran saya tadi. Anda semua tahu kan saya tinggal bersama-sama guru saya selama 30 tahun. Beliau seorang guru dari Tibet yang amat tegas. Sangat-sangat tegas. Pada suatu hari beliau buka pintu biliknya dan letak sebuah pinggan yang penuh dengan pastry cantik di luar pintunya. Saya pun bertanya, saya buat kerja-kerja untuk dia kan. Jadi saya tanya, apa ni? Mengapa anda letak pastry di luar pintu kamu? Adakah kamu mahu saya bersihkannya atau biarkannya di situ? Beliau jawab, tak, biarkannya di situ.
Dan saya bercakap, apa tu? Beliau menjawab, ada makhluk-makhluk gaib sedang mengganggu saya. Mereka sedang cuba mengganggu usaha saya. Pada ketika itu beliau sedang buat seperti hari bulatan lah dalam biliknya. Dan beliau beritahu bahawa terdapat makhluk-makhluk gaib di kawasan ni mengganggu beliau. Jadi mereka dipanggil sabdak. Maksudnya ialah makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sekeliling kawasan ni. Mungkin mereka tinggal di pokok atau sebagainya tu. Itulah sabdak. Ia mengganggu guru saya. Jadi saya cakap, mengapa kamu tak lakukan sesuatu dengan kuasa kamu? Buat sesuatu untuk hentikan mereka. Beliau jawab, tak. Sabdak ni anda tak boleh buat begitu. Anda perlu layan mereka dengan mesra, dengan baik. Anda perlu sajikan sekeping pastry yang baik untuk mereka. Perlu berbual-bual dan berkawan dengan mereka. Tak berkesan jika cuba untuk hentikan mereka, itu saja. Saya rasa beliau beri isi tersirat kepada saya setiap masa kerana beliau adalah guru saya. Apa yang saya terfikir ialah masalah ni macam sesuatu yang gelap. Macam ada orang sedang cuba untuk menakutkannya atau cuba nak merosakkan harta benda. Dan ia terasa seperti sesuatu perasaan yang gelap seperti dalam wayang. Dan terdapat seseorang sedang mengikori anda kan. Terdapat teknik khas di mana anda berkawan dengan mereka secara mental. Anda tak perlu letak surat dalam unit penyimpanan store anda untuk mereka, tapi secara mental anda maafkan mereka. Secara mental anda boleh buat motivasi khas supaya mereka ada hidup yang bagus, mereka bergembira. Makhluk-makhluk gelap ni sering berasa tak gembira tau. Ia adalah perkara yang luar biasa pada masa anda berasa gelap. Anda berdoa untuk mereka atau cuba bantu mereka. Seperti kini dalam situasi wabak ni, semua ataupun ramai orang bertakut dan membangun kuat kepada dua benda, iaitu wang dan tisu-tisu tandas lah. Oh, itu benar tu. Saya dengar di England, mereka menjangka $1 triliun makanan berkemungkinan besar akan rosak dalam rumah kerana mereka takut lalu simpan banyak makanan. Dalam keadaan suasana gelap ni, bagaikan dikurungi kegelapan, kita wajar lakukan sesuatu yang murah hati untuk memecahkannya. Sesungguhnya kita berdoa untuk orang lain. Itu fikiran saya. Jadi saya fikir perlu kembali ke topik mengenai harta benda lah. Ya, kelihatan cara itu hebat juga. Kan bagus jika kami sentiasa lebih bermotivasi untuk mencuba idea-idea yang baru. Secara peribadi, saya juga cuba berkawan dengan perasaan takut saya tu, terutamanya pada ketika ni. Ni cara yang boleh dilaksanakan kerana semua orang boleh lakukannya. Dan selepas tu buat meditasi. Jadi terima kasih Geshe Michael untuk cadangan tu. Kembali kepada menyelamatkan harta benda. Buatlah meditasi kopi untuk setiap kali. Sebagai contohnya, jimatkan penggunaan sumber-sumber di pejabat kami. Dan kadang-kadang saya buat sesuatu untuk diri saya. Semasa saya bekerja di pejabat, saya cetak buku untuk menggunakan mesin pencetak di pejabat. Dan rasa tak apa. Tu mesin pencetak pejabat saya kan. Saya buat hanya 30 muka surat. Tak apa-apa kan. Tapi itu bukan jimat. Kami tertanam benih salah guna sumber atau harta benda orang lain. Kami kena perhati benih-benih ni. Cuba mula dengan berhati perkara-perkara seperti atau meditasi kopi semasa kami melindungi harta benda orang lain seperti bersih rumah orang lain, melindungi komputer rimba atau telefon mereka daripada terjatuh. Perkara-perkara yang kecil seperti ini kerana seperti yang kita bincangkan dalam episod yang lepas, Geshe Michael menegas tentang benih-benih kecil yang mengakibatkan apa yang wujud sekarang. Mengenai harta benda tu, apakah pendapatmu ya? Bagi saya, sebagai contoh, rumah yang saya diami sekarang ni, saya sewa. Ada benda-benda yang
patut dibuat oleh pemilik rumah. Tapi saya rasa saya juga boleh buatlah. Sebagai contoh, hari itu sinki saya tersumbat. Dan saya fikir sebalik daripada memanggil pemilik, saya rasa saya boleh baiki masalah sinki tersumbat tu kerana prosesor makanan dalam sinki tak berfungsi. Jadi saya cuba baikinya sendiri. Hanya guna 5 minit saja, lepas tu tak berfungsi. Lebih senang daripada menelefon pemilik datang dan baikinya. Jadi rumah ni bukan kepunyaan saya, tapi saya cuba menjaganya supaya lebih baik apabila saya pulangkan ke pemiliknya. Dan kita selalu pinjam barang dari orang kawan-kawan, seperti hantar makanan dengan menggunakan bekalnya. Kita haruslah bersihkan sebelum pulangkannya, kan? Oh, saya juga tengah fikir perkara ni. Saya masih simpan periuk John Brady di rumah saya lah. Ayo. Atau perkara-perkara lain yang kecil juga. Sentiasa ataupun semasa kita gunakan barangan orang lain, tolong jaga dengan baiknya. Saya terfikir idea untuk masalah Mariana kerana dia takut. Jadi walaupun kita nampak sesuatu bencana terjadi, tak bermaksud kita telah lakukan sesuatu yang amat buruk pada masa dulu. Ataupun kita orang yang jahat. Jangan berasa panik. Itu sebenarnya berasal dari tindakan yang kecil. Cuba perbaiki itu. Saya sendiri juga mengalami perasaan ketakutan sebab saya berasal dari negara yang masih dalam peperangan. So jadi, alamak, apa yang akan berlaku? Dan mungkin saya tak dapat bangun keesokan hari secara fizikal, kan? Kami rasa ia sesuatu yang besar yang perlu dilakukan untuk menghindari benda-benda ni. Sebenarnya, jangan rasa panik. Mula dengan perkara yang kecil, seperti menjaga harta benda orang lain. Benih ni akan bertumbuh dan anda akan lihat perubahan. Sebab dunia ni berasal dari benih kita, kan? Benih kecil cipta dunia yang baru. Jadi saya percaya kalau anda mengimbas kembali kehidupan anda dah tanam banyak benih baik. Dan anda juga boleh terus tanam benih-benih baik sekarang juga untuk mengatasi masalah anda tu. Saya tengah fikir benih ketiga yang kami lupa bincangkan, iaitu benih ketakutan. Terdapat satu cara untuk mengatasinya selain daripada menjaga harta benda dan nyawa orang lain, juga boleh beri keselamatan kepada orang lain, kan? Ya, seperti berkongsi berita-berita baik. Kadang-kadang kita beri perasaan selamat dengan bertutur bahasa yang halus. Ini kerana kita faham kisah pen. Semua benda ni berasal dari benih-benih kita. Jadi dalam tempoh ni kita juga boleh berkongsi berita-berita yang betul dan positif, seperti bagaimana kita boleh mengatasi wabak. Bukannya berkongsi berita tentang berapa orang dah mati. Dengan ni kita beri perasaan selamat kepada mereka. Contohnya kita beli makanan, jangan sapu semuanya. Tinggalkan sebahagian di rak untuk orang lain. Kadang-kadang kita juga boleh jaga haiwan-haiwan. Kita pasti berpengalaman bagi makanan kepada kucing-kucing atau menyelamatkan mereka di tepi jalan tu. Tindakan-tindakan ini memberi kesan yang baik dari segi keselamatan kita juga. Untuk masa sekarang dengan wabak coronavirus ni, kita berpeluang keemasan untuk menanam benih-benih. Ya, saya ada satu idea lagi. Idea yang sangat menarik diajar oleh guru saya. Semasa guru saya masuk ke sebuah bilik atau dapur, beliau memerhatikan keadaan sekeliling sama ada ia berbahaya. Jika kerusi itu menghalang jalan, dia akan mengalihkannya untuk saya kerana saya mungkin masuk setengah jam kemudian. Dan semasa cuci pinggan mangkuk, beliau selalu letak bahagian kepala gapur menghadap bawah.
Untuk pisau, beliau tak letak ia di dalam mesin cuci, tapi letak di tempat yang selamat. Beliau akan bersihkan pisau agar saya tak tercedera. Untuk gelas air, apabila nampak gelas air saya di pinggir meja, beliau lalu akan alihkan dia ke bahagian tengah meja agar tak terjatuh dan kena saya. Ini satu pendekatan yang bagus di mana anda masuk ke dalam bilik anda lalu memerhati sama ada wujud keadaan yang bahaya kepada pasangan anda. Tak perlu beritahu sesiapa, cuba terus betulkannya. Mungkin sesuatu di atas lantai yang mungkin menyebabkan seseorang terjatuh. Semalam saya terdengar seorang perempuan tua mati kerana terjatuh di tempat basuh. Jadi perhatikan sekeliling rumah anda, betulkan keadaan yang mungkin akan membahayakan seseorang. Ya. Jadi mari kita buat kesimpulan untuk Mariana untuk menanam benih yang berkaitan dan tindakan yang boleh lakukan untuk tanam benih keselamatan, perlindungan dan ketenangan minda yang dia boleh ada. Ya, jadi apakah nasihat anda? Pertama, melindungi nyawa. Cara-cara yang mungkin anda lakukan seperti masak makanan yang sihat untuk seseorang, betulkan keadaan yang membahaya diri di rumah kita. Untuk melindungi harta benda orang lain pula, kita pulangkan barangan orang lain dalam keadaan yang sempurna atau lebih baik keadaannya. Dan yang ketiga tu, saya rasa saya suka idea Geshe, maka iaitu menjadikan perasaan takut itu kawan kita. Kalau anda rasa anda seorang yang ada orang cuba mencederakan anda, jangan terlampau memberi penumpuan terhadap hal ini. Biarkan perasaan ini hilang. Pada masa yang sama, cuba cadangan kami itulah. Geshe Michael ada nak tambah lagi? Ya, saya nak beri 2 cadangan. Berdoa dan berasa gembira akan kejayaan untuk orang yang pernah menyakiti hati anda. Kerana jikalau mereka menyakiti anda, ia bermaksud mereka tak gembira. Tiada sesiapa yang suka rasa sedih kan. Lebih baik berdoa agar mereka bergembira, sehat, mencapai kejayaan, tak menyakiti orang lain lagi daripada cuba bertengkar atau bergaduh dengan mereka kan. Itu perkara yang baik yang anda boleh lakukan. Satu lagi nasihat saya ialah perhatikan keadaan rumah anda di mana terdapat benda-benda yang mungkin menyebabkan mereka terjatuh, tergelincir atau cara anda mengendali gelas yang mungkin akan mencederakan seseorang. Melindungi mereka tanpa memberitahu sesiapa pun. Melindungi seseorang secara anonymous, senyap-senyap adalah tindakan yang sungguh cantik kan? Ya. Mungkin mereka tak tahu andalah yang alihkan gelas tu, yang tutup mesin cuci pinggan tu. Ya. Ini tindakan yang sungguh sedap, enak kan? Kerana tiada orang tahu yang anda lakukannya. Ini amat menyeronokkan. Terima kasih. Sekarang kami ada soalan untuk esok. Hari Khamis 9 hari bulan April. Kami akan bersama-sama Victoria dan Victory untuk soalan dari Marina dari Jerman, negara Jerman. Marilah tonton bersama. Halo, saya Marina. Saya berasal dari negara Jerman. Soalan saya ialah bagaimana saya boleh melepaskan seseorang apabila saya masih menyayanginya. Tapi sekarang dia ni gembira bersama-sama dengan wanita baru dan ingin beri keutamaan kepada perhubungan baru dan keluarga barunya. Baik, untuk mendapat jawapannya, sertailah kami keesokan pagi pada masa yang sama. Jika anda ada soalan, ya Geshe Michael? Tak apa, habiskan dulu ya kamu. Kami menunggu soalan anda di seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Sila hantarkan video selfie anda dalam tempoh 20 saat. Kami amat gembira menerima dan menjawab soalan-soalan anda. Itu sahaja untuk hari ini. Mari kita dengar apa yang Geshe Michael ingin berkongsi. Saya nak tunjuk t-shirt saya ni. Wow, sangat cantik. Sini dia mengatakan group hug dengan
haiwan-haiwan lambang Mexico secara tradisi tu. Baju ini dari kawan saya di Kuala Lumpur, Anato dan Yisha, dan pasukannya bernama Green Stretch Band sebab mereka mengajar kanak-kanak bagaimana makan dengan lebih sayur-sayuran, bagaimana lebih bersenam, bagaimana berinteraksi dan berbaik melalui pemahaman akan kisah pen. Mereka baru saja menjalani latihan untuk 140 orang guru dari Mexico secara percuma. Mereka membantu 3,000 orang kanak-kanak dapat makanan yang sihat. Jadi sesiapa yang dengar sekarang dan suka idea ini, kerajaan Mexico telah meluluskan undang-undang dan mereka akan membantu 50 juta kanak-kanak. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada mereka. Kalau di negara anda, kanak-kanak terlampau berat atau selalu bergatur atau tak bersenam, anda boleh tulis surat kepada saya melalui geishiamichael@gmail.com untuk bincang tentangnya. Ini adalah satu program yang dapat membantu kanak-kanak. Ya, satu lagi kami partner yang hebat. Saya berasal dari Mexico. Obesity ini merupakan satu cabaran yang amat besar untuk negara saya. Nombor satu tu. Ya. Satu peluang yang baik untuk kami Meditasi Kopi terdengar projek yang bagus ni dan kita mengingati berita yang gembira di sekeliling kita. Inilah maksud berkongsi berita baik. Terima kasih Geishi Michael kerana sudi berkongsi berita ni. Terima kasih atas jemputan Peachtree Cafe dan terima kasih para penonton yang menonton perancangan kami. Jumpa lagi besok. Maksud saya minggu depan ya. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.